نويت تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى أما بعد. Alhamdulillah, mari sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia, inayah, taufiknya dapat sama-sama kita meneruskan sesi pengajian Ramadan kita yang sudah masuk siri yang ke-6, Alhamdulillah. Pada topik sekarang ni kita membicarakan tentang bab fiqh pada topik istinja. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Istinja, pengertian istinja. Apa maksud istinja? Dari segi bahasa, ia berasal daripada perkataan naja yanju. Naja fi'il madhi, yanju fi'il mudhari. Kalau bahasa Arab dia. Yang bererti memotong, memutus atau melepaskan diri. Melepas diri. Qata'a. Dari segi syarak, apa maksud dia? Menghilangkan najis yang keluar daripada kubul, kemaluan depan ataupun dubur, kemaluan belakang, sama ada menggunakan air, batu atau lain-lain. Lain-lain tu cuba kita tengok apa dia. Juga disebut sebagai istitabah. Istinja juga disebut sebagai istitabah. Footnote tu kat bawah. Mendapatkan ketenangan jiwa setelah kotoran dibersihkan. Biasalah kan. Kita kalau kita kalau nak buang air kecil ataupun besar, setelah buang tersebut dapat ketenangan jiwa. Tu namanya istitabah setelah kotoran dibersihkan ataupun istijmar, menggunakan batu kerikil untuk beristinja. Apa hukum istinja, tuan-tuan dan puan? Hukum istinja wajib disebabkan kencing ataupun buang air besar. Rukun istinja, orang yang beristinja mustanji nama dia. Orang apa yang diistinjakan ataupun apa yang basuh mustanja minhu, iaitu najis tu sendiri. Tempat yang diistinjakan nama dia mustanja fih, iaitu kubul dan dubur. Alat untuk istinja mustanja bihi, iaitu air atau batu atau lain-lain. Alat istinja air, batu, benda yang beku. Sama ada keras. Keras tu macam mana? Tak boleh guna yang cair lah. Seperti air mawar ke cuka, tak boleh. Suci. Tak boleh guna najis kuda. Walaupun keras. Kesat. Tak boleh guna benda yang licin. Contohnya botol ataupun buluh. Seperti mana footnote bawah tu. Seperti daun kering dan kertas tisu boleh. Dan tidak dihormati. Kalau benda dihormati macam makanan kan, roti janganlah pakai. Ataupun kertas yang guna untuk tulis ilmu, janganlah pakai. Ataupun apa lagi? Dia kata kat bawah tu tulang. Tulang pun tak boleh sebab tulang ni makanan untuk jin. Ha. Untuk istinja, elakkan guna tulang. Cara beristinja. Ada dua cara paling afdal, guna air dan batu bersama-sama. Maksudnya guna dulu batu, kan? Batu sama ada batu, tiga batu ataupun satu batu yang ada tiga sudut. Ini yang kita selalu dengar, yang selalu kita baca lah. Boleh juga guna daun kering ataupun kertas tisu. Jika perlu pilih antara keduanya, afdal guna air. Tuan-puan, catatan sunat beristinja guna tangan kiri. Okey, habis. Adab buang air besar ataupun kecil. Yang pertama, adab dia adalah istibrak. Apa maksud istibrak, tuan-puan? Istibrak ni kita berdeham. Berdeham. Dalam tandas, setelah mana kita buang air kecil contohnya, istibrak, berdeham. Atau kalau kita tengok footnote tu, ringkas kita, kalau untuk lelaki, kita urut bahagian bawah tu. Urut bahagian bawah 3 kali. Tujuannya apa? Tujuannya dapat hilangkan saki baki air kencing yang ada pada zakar tersebut. Saki baki air kencing. Kalau perempuan pun sama, urut bahagian hari-hari kalau disebut di sini. Urut-urut sikit supaya ada saki baki air kencing yang boleh keluar. Itu nama istibrak. Ada dua lah kat sini. Sama ada berdehem ataupun urut dengan tangan kiri. Kedua, tak tak boleh ataupun haram buang air di atas kubur. Tidak boleh membuang air di tempat yang bergenang. Air yang bergenang, air yang bertakung tu. Elakkan di tempat sumber air. Di contohnya, contoh kita kata kan, mana? Di air mata air ke? Ataupun di punca air tu, uh, punca air tu, bermula air tu ataupun sumber air tu keluar. Pun tak boleh. Tempat lalu lalang kan, tepi jalan dan tempat berteduh. Ni perkara ni hatta orang Islam sendiri pun masih lagi gagal lah. Saya pun ada pengalaman juga menziarahi negara-negara lain. Bahkan negara Islam sendiri pun masih lagi tidak mengambil cakna. Maksudnya umat Islam dekat sana ada yang memang
tak cakna langsung berkaitan dengan kebersihan, terutamanya contoh kencing mata kata. Bahkan depan mata sendiri saya, tuan-puan, depan mata saya sendiri, tak tahulah. Dia jarak dia jauh. Tapi nak buat macam mana, dia dah tak nampak. Dia buang air besar, tuan-puan. Buka seluar terus buang. Saya cakap, oh boy. Patutlah masa saya lalu tu, kita orang masa tu, kami masa tu ziarah, ziarah kuburan masyayikh lah. Bila masuk ke kawasan perkuburan tu, nampaklah macam ada najis-najis kan. Dalam hati ni, ini mungkinlah najis anjing ke, kucing ke, kan? Masa masa awal masuk tu lah. Tapi bila mana dari jauh tiba nampak ada orang buka seluar terus, ya Allah, kata. Ha, itu negara, Allah alam lah Islam atau tidak, tapi negara Islam lah. Tu. Katanya kita umat Islam, sebab tu ada hadis Nabi SAW sebut kan, ada orang yang diazab disebabkan apa? Disebabkan eh, tidak cermat dalam istinja. Diadab dalam kubur dengan sebab tak cermat dalam istinja. Dengan maksud ni lah, tidak membasuh dan sebagainya. Ha, Okey, negara kita setakat ni Alhamdulillah. Tapi negara lain, bahkan kalau negara bukan Islam mungkin, negara Eropah dan sebagainya, walaupun negara maju, mereka merata-rata kan, merata-rata di tepi jalan dan sebagainya. Di Islam ajar sangatlah cantik, sangat indah. Ada tempat-tempat yang khas, kan? Kemudian ada larangan-larangan dia, ada adab-adab dia. Nampak? Islam ajar sekecil-kecil perkara, bahkan berkaitan dengan diri kita sendiri. Islam dah ajar berkaitan dengan kebersihan, cara istinja, tempat mana boleh, tempat mana tak boleh dan sebagainya. Tempat berteduh, contoh bawah pokok, tak boleh lah. Sebab apa tak boleh bawah pokok? Sebab orang kat situ memang berteduh kat situ. Kita pun halakan ke situ. Pesan dekat anak kita, pesan dekat saudara kita, pesan dekat siapa-siapa lah. Kita sebagai ibu, sebagai ayah, cakap perkara tersebut. Ha, Ataupun uh, kenapa tak boleh lagi bawah pokok? Sebab apa? Sebab contohnya kalau pokok tu ada buah, buah tu jatuh tu kena kepada bahagian tanah yang tempat buang air kecil ataupun besar tu. Kan dah jadi lain tu. Jadi seeloknya, uh, bahkan adabnya, kita carilah tempat yang tersembunyi, terpencil. Uh, Guru saya pun ada pernah ajar perkara ni. Di semasa di UIA dulu, Ustaz Mahathir ni lah. Dia ajar, kalaulah masuk tandas pun, kan kita kena cari, ha, cari tempat yang paling hujung sekali. Ha, Tempat paling hujung sekali. Kemudian, apa perlu buat? Apa perlu kita buat? Ni sekecil-kecil adab lah yang diajarkan kepada kami. Ha? Kita ambil pancuran air tu, kita pancur dulu. Sekitar sekitar tandas tu. Makuk tandas, apa semua pancur dulu. Untuk apa? Untuk pastikan ha, tak ada najis yang melekat lah. Bila mana kita nak bergerak ke sana sini takut terkena. Kita pancur dulu air, inilah. Kemudian barulah kita selesaikan hajat kita. Kan? Itu belum cerita pakai, kena pakai apa, penutup kepala kan, slipper dan sebagainya. Itu semua termasuk juga ada adab yang dianjurkan ketika mana buang air kecil dan air besar. Jadi anak-anak kita kena kena diajar perkara ni, tuan-puan. Anak kita kena ajar perkara ni sebab kadang-kadang terlepas pandang. Mungkin guru terlepas pandang, mungkin kita sendiri terlepas pandang. Takut-takut nanti sampai ke besar dia akan buat perkara yang kata apa, tak sepatutnya dibuat semasa istinja ataupun semasa buang air besar atau buang air kecil. Benda itu bukan ajar. Okey. Tidak menghadap atau membelakangi kiblat. Tapi kalau dalam bangunan, tuan-puan, tandas yang dalam bangunan, eh, dalam biasanya tak dalam bangunan lah kan. Tandas kita dalam bangunan, dalam bilik ataupun macam mana. Kalau menghadap kiblat tak ada masalah. Tak ada masalah. Tapi adabnya kita pun elakkan. Elakkan untuk menghadap kiblat. Adabnya kita tak menghadap kiblat. Tapi kalau ikut hukum, tak ada masalah sebab dia dah dalam bangunan. Dalam satu bilik yang ni lah disediakan khas. Kalau menghadap pun tak ada masalah. Tapi nak katanya, di sudut adab, kita alihkanlah kita punya cara kita untuk buang air besar atau buang air kecil. Makruh menghadap matahari dan bulan secara langsung. Hmm. Kerana kedua-duanya adalah tanda kebesaran dan nikmat Allah Ta'ala yang sangat bermanfaat untuk seluruh alam semesta. Makruh melawan arah angin. Ni lagi lah kan. Kencing dan buang air besar contoh arah angin. Nanti terpercik. Elakkan percikan air kencing. Makruh bercakap-cakap ketika buang air. Kecuali jika perlu sahaja seperti meminta gayung untuk mencedok air. Ha.
Hadas. Okey, apa maksud hadas? Hadas ialah keadaan diri yang tidak bersuci. Kena bezakan tuan-puan, air besar, air kecil. Air kecil kencing, air besar buang berak dan sebagainya. Kan? Kalau hadas kecil, hadas besar lain pula. Hadas kecil, kencing dan berak tu. Kan? Kalau hadas besar, berjunub kan, keluar air mani dan sebagainya. Kena bezakan. Hadas ialah keadaan diri yang tak suci yang menyebabkan tidak boleh mengerjakan ibadah seperti solat dan sebagainya. Pembagian hadas. Hadas dibahagikan kepada hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil keadaan yang tak suci disebabkan perkara yang membatalkan wudu. Buat perkara batalkan wuduk, kencing, berak dan sebagainya, terbatal wuduk, kentut dan sebagainya terbatal wuduk, dia berhadas dengan hadas kecil. Hadas besar, keadaan diri yang tak suci disebabkan perkara yang menyebabkan mandi wajib. Apa perkara yang menyebabkan hadas kecil? Kita tengok dulu. Yang pertama, keluar sesuatu daripada dua jalan. Kubul atau dubur. Sama ada yang keluar tu benda suci ataupun benda najis. Suci tu tuan-puan, kalaulah disebut disebut oleh kitab-kitab para ulama kita, hatta kalau keluar cacing pun, cacing daripada kita punya bahagian dubur, cacing tu dah lama tak tengok dunia. Kan? Cacing tu dah lama tak tengok dunia. Kan? Dia pun keluar, mintai keluar kejap. Tengok persekitaran, kemudian dia masuk balik. Boleh jadi keluarnya tu, contoh kalau keluar, cerita keluar lah. Kalau keluarnya tu, cacing daripada dubur tu, walaupun bukan najis, tetap juga membatalkan wuduk. Ha. Kalau telan pen pun, contoh yang keluar pun pen, keluar pen saja, tak keluar lain, tetap batal wuduk. Sebab tu dia kata, tak mana benda suci ataupun benda najis. Suci tu itulah benda-benda yang nadir, yang jarang keluar biasanya. Ataupun benda najis yang kering ataupun basah. Benda biasa ataupun benda jarang, luar biasa. Sedikit atau banyak dengan sengaja atau terpaksa. Ataupun angin melainkan air mani. Jadi air mani tuan-puan suci. Kalau keluar dia tak batal wuduk, tetapi dia menyebabkan hadas besar. Cara nak angkat hadas besar kena mandi wajib. Itu dia punya cara menghilangkan hadas besar. Hilang akal disebabkan tidur atau pitam ataupun mabuk atau gila atau lainnya. Kecuali tidur yang orang yang tetap duduk dalam keadaan tamkin, punggung tetap ke bumi. Lantai ataupun tempat ataupun tempat duduk. Duduk kalau duduk yang tetap atas bumi, maksudnya duduk tegak. Punggung kita tu kat bawah. Senang cerita duduk bersila lah. Duduk bersila. Tapi kalau dah start baring tertidur walaupun seminit, 30 saat, terus membatalkan wuduk. Ketiga, bersentuhan kulit antara lelaki dan perempuan yang kedua-duanya sudah dewasa dan ajnabi, boleh kahwin atau bukan mahram, yang tidak berlapis. Sentuh suami kita, sentuh isteri kita, kan? Boleh batal wuduk. Memegang almas, hubul, kemaluan manusia atau kawasan duburnya dengan perut telapak tangan atau perut anak jari tanpa lapik. Yang tidak lapik ni macam mana tuan-puan? Kalau kita laki perempuan sentuh tanpa lapik ni, tak batal lah. Tak batal lah wudu. Kan? Ha. Tapi nak dikatakan, ni saya sebut satu faedah jugalah. Bersentuhan kulit lelaki dan perempuan. Kulit tu apa yang bukan kulit. Okey, kulit lah, kulit kita tahu. Kulit ni semua kulit ni. Tapi apa je yang bukan kulit, yang disebutkan bukan kulit ni, contohnya gigi. Kan? Contohnya kita punya kuku, bukan kulit. Kita punya rambut, bukan kulit. Ah, dan seterusnya. Itu bukan kulit. Sebab tu ada orang buat analogi lah, ada orang buat lawak-lawak gitulah. Dia kata, kan, kalau lah suami isteri kan pergi ke surau, takdir Allah Subhanahu Wa Taala, accident, si suami nak jaga wuduk. Ni contoh nak tunjukkan kulit mana tak. Si suami nak jaga wuduk. Yang teruknya si isteri kat belakang, sampai contohnya dah terkeluar, nampak dia punya tulang lutut dia contoh. Nampak teruk sangatlah. Si suami steady kat depan. Jadi nak selamatkan macam mana nak jaga wuduk ni? Dia tariklah apa? Pertama sekali dia tarik rambut, nak bawa ke tepi, nak elakkan daripada terbatal wuduk. Ni cerita lawak, tapi nak bagi tahu yang kalau tarik wuduk tak batal wuduk, tarik rambut tak batal wuduk. Kemudian tertanggal, kan? Apa lagi boleh tarik? Gigi. Tarik gigi. Tarik gigi pun tertanggal. Apa lagi yang nampak?
Tarik tulang kan, tulang nampak tadi kan. Tarik ulang. Bawa ke tepi, sampailah ke tepi. Nak cerita nak selamatkan isi dia ni lah. Tapi ala kulihat kalau macam tu darurat, selamatkan je lah kan. Batalkanlah wuduk. Sebab apa, nak menjaga nyawa tu lebih lebih afdal, lebih utama. Nak ceritanya itu bukan kulit, kan, kuku dan sebagainya. Okey. Memegang almas kubul kemaluan manusia atau kawasan duburnya dengan perut telapak tangan atau perut anak jari tanpa lapik. Apa yang dimaksudkan dengan perut telapak tangan ataupun perut jari? Tuan-puan basahkan tangan, kemudian tuan-puan dekat-dekat dinding. Itulah rupa perut tapak tangan dan perut jari tuan-puan. Itulah rupanya. Jadi kalau kita eh, kalau kita guna kita punya tapak tangan untuk pegang kemaluan, sama ada kemaluan sendiri ataupun kemaluan orang lain, boleh membatalkan wuduk kita. Boleh batal wuduk kita. Tapi kalau contoh, kalau guna eh, kalau guna kita punya ni eh, jari tapi belah tepi, belah sisi. Belah sisi ni tak dikira sebagai perut tapak tangan. Belah sisi ni tak kira sebagai perut tapak tangan. Apa lagi? Hmm. Sebab tu ada orang tanya soalan kepada saya dan saya pun ada sebutlah dulu kan. Uh, ada mak-mak dulu, ni cerita dulu tak tahu lah sekarang ni buat ke tak. Dia basuh anak dia, yalah, lepas kencing, lepas berak kan. Dia tak nak batalkan wuduk dia dengan cara guna tapak tangan. Kan dia ambil wuduk susah. Betul lagi perempuan kan nak kena buka sekian-sekian. Dia guna kaki. Dia guna kaki untuk bersihkan dia, anak dia punya kotoran. Sama ada kubur ataupun dubur. Guna kaki, dia tonyah-tonyah begitu. Soalan saya, batal tak wuduk? Ha, guna kaki, tuan-puan. Ada orang tanya. Kalau dipikir-pikir balik, tuan-puan, dipikir-pikir balik, saya ikutkan tak batal lah. Sebab apa yang membatalkan hanya telapak tangan ataupun perut tapak tangan dan perut jari sahaja. Kalau pakai kaki tak batal wuduk. Begitu. Okey, habis. Mana perkara yang haram dilakukan? Mana pen tadi? Perkara yang haram dilakukan ketika dalam keadaan berhadas kecil atau ketika wuduk. Masa terbatal wuduk, hadas kecil, solat tak boleh, tawaf tak boleh. Sebab tawaf ni wajib kena berwuduk. Kemudian sentuh mushaf Quran tak boleh. Ha, Membawa atau mengangkat mushaf Quran tak boleh. Di catatan tengok, boleh mengangkat Quran yang tafsirnya lebih banyak daripada ayatnya bagi orang yang berhadas. Quran kita ada terjemahan, kan, terjemahan Quran. Biasanya terjemahan Quran lebih banyak daripada Quran itu sendiri. Jadi boleh kita pegang Quran terjemahan, boleh. Boleh. Apa yang tak boleh pegang, tuan-tuan? Macam saya sebut sebelum ni juga, kita tak boleh pegang frame Quran sebenarnya dalam keadaan tak ada wuduk. Sebab apa? Frame Quran tu dihukum Quran. Dihukum sebagai mushaf Quran. Zaman dulu, zaman Nabi SAW, tak ada mushaf Quran kan. Belum dikumpulkan. Yang ada Quran tu ditulis di daun, di batu, kan, di tulang dan sebagainya. Tulis dalam tempat-tempat yang macam tu. Kemudian disimpan. Zaman Sayyidina Uthman barulah dikumpulkan, dibukukan dalam bentuk mushaf. Jadi zaman Nabi kiranya nak sentuh batu yang tulis Quran, nak sentuh apa pelepah-pelepah tamar yang dituliskan Quran, kena ada wuduk. Kena ada wuduk. Jadi sama juga frame ni pun dihukum Quran, nak sentuh kena ada wuduk, kena ada wuduk. Sama ada biasa kita pasang apa? Kita letak apa? Ayat kursi kan, ayat 1000 dinar. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja tu. Kemudian 3 kul ataupun 4 kul dalam Fatihah dan sebagainya. Sentuh tu kena ada wuduk. Menyentuh mushaf Quran. Kemudian membawa ataupun mengangkat mushaf Quran. Contoh kalau kita ternampak ada helaian Quran yang jatuh, tebisan Quran jatuh dekat lantai, dekat tanah. Kita tak ada wuduk. Takkan kita nak biarkan, kan? Masa tu boleh cepat-cepat kita ambil, darurat kita ambil, selamatkan, letak dalam poket. Kita letak sesuatu, contoh letak pen. Jadi letak pen tak adalah kita ni seolah-olah menanggung Quran. Kita tak ada wuduk. Kalau tak ada wuduk, tak boleh membawa ataupun mengangkat mushaf Quran, tak boleh.
Tapi kita niatkan masa bawa Quran tu, masa bawa kebiasaan Quran tu, kita niatkan kita membawa barang lain. Niat bawa barang lain, terbawa sekali Quran. Begitu, niat bawa barang lain. Bawa pen ke, yang kalau letak dalam beg, bawa beg ke dan sebagainya. Okey. Tidak mengapa tidak haram membawa dinar atau duit atau cincin yang tertulis sesuatu daripada Quran. Okey. Cara untuk menyucikan diri daripada hadas kecil. Caranya ialah dengan mengambil wuduk. Mengambil wuduk air semayang. Ini senanglah. Perkara yang menyebabkan mandi wajib hadas besar. Tuan-tuan kalau ada soalan boleh terus tanya. Perkara yang menyebabkan mandi wajib hadas besar, memasukkan hasyafah. Hasyafah ni helmet lah. Kepala dakar ni macam helmet tu. Atau kadarnya ke dalam faraj. Walaupun tak keluar air mani. Masukkan je. Tak keluar air mani. Tetap juga kena mandi wajib hadas besar. Wiladah, melahirkan anak. Keadaan melahirkan anak tu bukan darah tu. Bila lahir je anak, terus menyebabkan dia kena mandi wajib. Keluar air mani sama ada ketika jaga atau tidur dengan sebab bersetubuh ataupun bukan, dengan jalan biasa ataupun bukan. Keluar darah haid, iaitu darah yang keluar daripada rahim perempuan setiap bulan ketika sihat. Darah haid setelah dia suci, dia kena mandi. Mandi wajib, mandi hadas besar. Keluar darah nifas, iaitu darah yang keluar dari rahim perempuan selepas melahirkan anak. Ini pun sama, setelah kering, dia pun setelah kering dia pun mandi wajib. Ini nanti saya ada hajat juga nanti lah. InsyaAllah doakan nak buat daurah khusus untuk haid, istihadah dan nifas. Ini kita bincang secara terperinci dekat dekat sini, secara surface sekadar apa yang ditulis dekat dalam kitab. Tapi perancangan tu ada, insyaAllah. Okay. Apa lagi? Meninggal dunia kecuali mati syahid dalam peperangan fisabilillah. Meninggal dunia, kita kena mandi jenazah lah, istilah dia. Mandi dengan niat mandi angkat hadas. Kecuali mati syahid. Mati syahid ni ada syahid dunia, ada syahid akhirat, ada syahid dunia akhirat. Orang yang syahid dunia akhirat, orang ni dia syahid dunia akhirat ni, orang ni dia mati dalam keadaan menegakkan kalimah Allah Subhanahu Wa Taala. Perang lawan orang kafir. Atas dunia tak payah mandi, tak payah kapan, terus dikebumikan dengan pakaian yang berdarah tu. Sebab berdarah tu akan jadi saksi. Darah tu akan jadi saksi esok di hari akhirat. Apa maksud syahid akhirat? Syahid akhirat maksudnya di akhirat esok. Di akhirat esok, apa tu? Dia akan dipersaksikan sebagai seorang syahid. Sebab apa? Atas dunia contoh orang mati syahid akhirat ni, contohnya orang mati taun, orang mati ketika belajar, orang mati banjir, kan? Jadi atas dunia macam biasa, kita kapankan, kan? Kita mandikan, kita kapankan dan sebagainya. Solat jenazah macam biasalah. Tapi di sisi Allah esok di hari akhirat, dia nanti akan dipersaksikan sebagai seorang syahid. Apa pula syahid dunia, tuan-puan? Syahid dunia ni atas dunia diperlakukan sebagai syahid, tapi di akhirat esok dia tak diiktiraf sebagai syahid di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa, tuan-puan? Dia berjuang, kan? Sama juga berperang melawan orang kafir, akan tetapi niat dia nak dapatkan habuan dunia. Contohnya nak dapat harta ghanimah semata-mata, harta perang, harta rampasan perang semata-mata. Nak dapatkan tawanan, contoh kan, tawanan wanita, contoh. Itu nama dia syahid dunia. Atas dunia, okey macam biasa, tapi akhirat esok dia tak diiktiraf. Macam biasa maksudnya dia tak dikapankan, kan, tak dimandikan, terus dikebumikan dalam keadaan darah tersebut. Tapi dia tak diiktiraf sebagai orang yang syahid di sisi Allah Ta'ala esok di hari akhirat. Okay. Ringkasan darah yang keluar dari rahim perempuan. Darah yang keluar daripada kemaluan perempuan dengan cara yang biasa. Itu haid nama dia. Warnanya kehitam-hitaman, terasa panas dan diikuti rasa mual pada perut. Itu haid. Secara ringkas ini saya sebut. Nanti saya ada hajat untuk kita hurai dalam siri yang lain, dalam daurah yang lain, insyaAllah. Paling sedikit sehari semalam 24 jam. Kebiasaannya 6 hari, 6 atau 7 hari beserta malamnya seminggu. Paling lama 15 hari beserta malamnya. Jika ia lebih daripada 15 hari, 16 hari ke atas disebut sebagai darah istihadah, penyakit.
Masa suci antara dua haid paling sedikit 15 hari, biasa 23 atau 24, paling lama tak ada batas. Suci ni tak ada batas. Siapakah perempuan dalam Islam yang tidak pernah haid? Jawapannya Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra Al-Batul. Ha, Al-Batul dengan maksud suci tak pernah keluar haid. Sayyidatuna Fatimah. Ini darah nifas, darah yang keluar setelah melahirkan. Paling sedikit satu majah, pancutan ataupun lahzah. Sesaat. Kebiasaan 40 hari, paling lama pun 60 hari. Jenis darah istihadah, darah yang keluar di selain hari-hari haid dan nifas ataupun darah kerana penyakit. Catatan, sekurang-kurang masa mengandung ialah 6 bulan 2 lahzah. Ghalib selalunya 9 bulan dan sebanyak-banyaknya 4 tahun. Ini sebut dalam Zainul Talib. Jadi 4 tahun orang mengandung dulu, zaman dulu. Hamil. Perkara yang haram dilakukan ketika junub solat. Ni tadi wuduk kan, batalkan wuduk. Perkara yang haram ketika terbatal wuduk. Yang ini ketika junub solat, tawaf, sentuh Quran, mengangkat atau membawa mushaf Quran, berhenti dalam masjid walaupun sekadar tomak ninah. Membaca Quran walaupun satu ayat, satu huruf dengan perlahan atau nyaring. Okey. Boleh baca, contohnya orang haid tu boleh baca kan, tapi baca dengan niat zikir. Kalau contoh dia selalu melazimi surah Al-Waqiah, baca tu dengan niat zikir, bukan niat tilawah, bukan niat membaca semata-mata. Kalau orang tu hafizah Quran kan, hafizah Quran niat mengulang Quran itu sebagai zikir. Dia bukan hafal hafalan baru, tapi dia mengulang murajaah hafalan lama. Itu dibenarkan. Kalau niat zikir. Tidak haram membaca Quran dengan niat zikir. Tidak haram jika lalu dalam masjid tanpa berhenti, tetapi jika berulang-ulang dalam masjid walaupun tidak berhenti, hukumnya haram. Jangan berhentilah. Tidak haram jika lalu di masjid tanpa berhenti. Kalau lalu saja, okey. Kalau berhenti seketika, itu yang tak boleh. Perkara yang tak boleh dilakukan ketika solat dan sekejap Hello? Hello? Ya. Oh, boleh boleh. Masuk. Okey. Tak berhenti, tak berhenti. Sekejap ya. Ha. Okey. Maaf. Hmm, tadi perkara yang tak boleh dilakukan ketika dalam keadaan haid dan nifas. Solat, tawaf, sentuh mushaf Quran, mengangkat atau bawa mushaf Quran, berhenti di masjid walaupun dengan sekadar tamak ninah, baca Quran, puasa. Nah, lalu atau murur dalam masjid sekiranya ditakuti darah akan mengotorinya, bersetubuh atau beristimtak di antara pusat dan lutut isteri. Orang tak berpuasa ketika haid dan nifas hendaklah mengqada puasa mereka. Walau bagaimanapun solat tak perlu qada. Solat tak perlu qada. Orang tak puasa ketika haid nifas kena qada puasa. Kalau solat tak perlu qada. Okay. Cara untuk menyucikan mengangkat hadas besar, mandi wajib. Selesai. Wuduk, air semayang. Pengertian wuduk dari segi bahasa, ia berasal dari perkataan wadha'ah. Masuk wadha'ah, wadha'ah adalah kebaikan, keindahan. Dari sudut syarak, wuduk ialah basuh anggota tertentu dengan niat tertentu, dengan air dengan niat tertentu. Dalam bahasa Melayu disebut sebagai air semayang. Ambil air semayang kan. Bahasa kita. Syarat sah wuduk. Ini kita baca-baca lah kan. Perempuan pun dah tahu. Kita revise je balik. Islam. Memayyiz. Memayyiz ni paling tidak nak tahu seseorang tu memayyiz ke tak, kanak-kanak ni dia boleh beza antara makanan dengan najis. Kalau dibagi kat dia contoh makanan dengan coklat dengan tahi contoh. Dia boleh ambil coklat makan. Kalau dia main ambil je, tu maksudnya belum memayyiz lah. Kan? Ataupun dia boleh beristinja sendiri, itu dah memayis dah tu. Dah boleh makan sendiri, tu dah memayis dah. Hmm. Tanpa pertolongan orang lain. Suci daripada haid dan nifas. Istinja. Tapi boleh tak perempuan haid ni dia ambil wuduk? Wuduk tu bukan tujuan nak mengangkat hadas kecil, tapi tujuannya untuk benteng. Boleh. Benteng diri je daripada godaan syaitan, daripada gangguan syaitan dan sebagainya boleh. Tapi niat bukan niat angkat hadas kecil, hadas
Bukan niat angkat haid tu, tapi dengan niat untuk jadi benteng, jadi perlindungan kepada dia daripada gangguan syaitan. Tidak ada sesuatu yang ada pada anggota wuduk yang boleh merubah air mutlak seperti dakwat yang banyak atau kari yang melekat di tangan. Sebelum kita start ambil wuduk tu kena pasti tengok dulu tangan kita kan. Secara zahir je. Tak perlu teliti tengok kan. Tak perlu kaki semua tak perlu. Kan. Takut-takut kita was-was. Kalau tengok, betul-betul tengok kan. Ustaz kata kena pastikan tak ada. Tak perlu tengok itu perinci kan. Setiap sudut tengok tak perlu. Dia membawa kepada takalluf. Memberat-berat tentang sesuatu perkara yang tak dituntut pun. Takalluf ni sekadar tengok secara imbas, okey dah kan. Pastikan tak ada dakwat kan, apa liquid paper apa lagi yang boleh menghalang. Kalau muka, hilangkan makeup dulu, basuh dulu makeup tu, gincu dan sebagainya, hilangkan dulu kat muka, barulah ambil wuduk. Kalau tak nanti kalau kita terus macam tu boleh jadi air tu air mutaghayyir yang kita belajar itu kan. Air tu bercampur dengan foundation, bercampur dengan gincu dan sebagainya. Kalau contoh air tu jatuh warna merah, warna coklat, tu maksudnya air mutaghayyir lah. Jadi kena pastikan hilang dulu semua yang apa-apa yang melekat pada, termasuklah dakwat. Dakwat contoh Ustaz, dakwat biru, hitam, tak hilang Ustaz. Boleh tak? Solat jawapannya boleh. Macam saya cakap tadi lah. Warna kalau tak dapat dihilangkan, dimaafkan. Dalam bab ni pun warna kalau tak dapat hilangkan dimaafkan. Dah tahu-tahunya dah tak dapat hilang dimaafkan. Tapi benda lain yang kita boleh rasa tekstur tu ada lagi. Tekstur dia ada lagi kan. Pada tangan kita cat dan sebagainya, kena usahakanlah pakai minyak tanah ke apa, tina untuk hilangkan semua dulu, barulah sah solat sebab air sampai kepada seluruh kulit untuk wuduk. Ha, kari yang melekat, bau makan kari kan. Makan kari bau pun masih ada, warna pun ada warna kuning-kuning, kena bersihkan dulu kan. Jangan terus sambil wuduk. Tahu tentang kefarduan wuduk. Jangan itikad wuduk itu sunat lah. Wuduk ni wajib disebabkan nak solat yang fardu. Tidak menganggap satu fardu dalam fardu wuduk sebagai sunat. Ha, semua wajib lah kan. Muka, tangan, kaki. Muka, tangan, kepala, sebahagian kepala, kaki. Menggunakan air yang suci, air mutlak. Untuk orang yang dalam keadaan darurat seperti perempuan mustahadah kerana darah istihadah, atau orang yang mengalami salasil baul. Ada orang yang Allah timpakan dia ujian, dapat musibah. Musibah dia apa? Dia ada salasil baul ataupun ada darah istihadah. Mengeluar. Dia keluar tak henti. Kalau silsil ni kencing tak tus, kencing tak lawas. Ataupun silsil reh, dia ni asyik kentut je. Silsil reh, bahkan tu bukan, tu memang penyakit dia. Kentut tak lawas. Kan? Cara macam mana tuan-puan? Cara dia adalah setiap kali dah masuk waktu solat, dia kena ambil wuduk. Masuk solat baru ambil wuduk. Bila ambil wuduk, selesai buat apa semua, terus dia menuju ke tempat solat, solat. Jangan tangguh-tangguh dah. Melainkan kalau tunggu imam, tunggulah imam kan. Andai kata tak, dalam perjalanan dia nak menunaikan dia punya solat fardu tu, dia dah terkentut. Dia dah terbuang air sebabkan selesai tadi ni, tak lawas tadi tu, dimaafkan. Dengan maksud dia boleh teruskan dia punya solat fardu, solat fardu. Jadi kiranya untuk orang yang dapat ujian macam ni, satu kali wuduk untuk satu solat fardu. Satu kali wuduk untuk satu solat fardu. Nanti kalau nak semayang asar, kena ambil wuduk lain. Okay. Sudah masuk waktu solat dan kena wajib mualat, wajib terus menerus, tak boleh datang tangguh. Rukun wuduk, muka, baca lah ni, masih banyak lagi ni, insyaAllah. Rukun wuduk, niat. Yang pertama niat, yang kedua membasuh muka. Muka ni macam saya sebut dulu kan, ada 20 jenis ataupun 20 nama bulu dekat muka. Kan, ada nama, ada kalau bahasa Melayu dia ada bulu kening, ada bulu dekat sini, ada nama dalam bahasa Arab kan, ada bulu seven kan, ada jambang, kemudian ada janggut, ada misai, kemudian ada bulu kat sini dalam bahasa Arab, ada sini. Ni kebanyakannya lelaki lah bulu kat muka ni. Dia wajib basuh keseluruhan bulu yang ada kat muka, termasuklah seven, tuan dan puan. Seven tuan-tuan dan puan kena basuh juga. Seven. Kalau rambut tu melekat memang ada pada segmen, sampai bawah lah. Sampai bawah lah rambut tu kena basuh. Contoh,
Kan kalau segmen tuan-puan, rambut tu panjang kan. Rambut tu asalnya dekat segmen. Rambut tu asalnya dekat segmen. Eh, kena basuh sampai bawah. Sebab apa? Dia bahagian daripada muka juga. Nah, bahagian daripada muka. Sebab tu kalau nak mudah lah untuk ni lah untuk yang akan datang kan, kalau nak mudah tak adalah sampai basuh sampai ni kan, mungkin segmen dia panjang kan. Mungkin boleh potong sikit untuk memudahkan wuduk nanti. Tak adalah sampai ke bawah. Tapi kalau dah biasa, masalah kan. Tapi untuk memudahkan dan takut-takut tak terlepas. Dan rambut-rambut tu pun kena basuh juga sebab dia termasuk bahagian muka. Muka ni mana tuan? Muka ni daripada uh, bahagian atas ni, muka atas sampai lah bawah. Uh, bawah dagu lebihkan sedikit. Kemudian bahagian kiri telinga ni sampai telinga kanan. Telinga kiri, telinga kanan. Telinga kanan, telinga kiri. Itulah bahagian muka. Jadi wajib basuh air keseluruhan wajah. Kalau contoh orang tu janggut dia lebat, tebal, ha? Tebal yang sampai kalau kita tengok duduk depan dia, nampak dah warna kulit muka ni. Warna kulit dagu ni tak nampak. Itu nama dia tebal. Kalau tebal sekadar melalukan air saja. Kalau dia nipis, macam saya ni nipis, tengok ni kena basuh semua. Basuh semua yang ada. Bulu ni semua kena basuh. Itu muka. Basuh kedua tangan serta kedua-dua siku. Tangan kedua-dua siku. Kata kalau ada tangan jari terlebih, tuan-tuan, ada orang jari 6 kan, basuh. Ada orang tiba-tiba ada satu kembar dia sini. Satu jari, satu tangan lagi ya. Kena basuh lebihan daging tersebut. Okay. Menyapu dan sunat untuk kita melebihkan. Kat siku ni kita melebihkan. Lebihkan sedikit. Sebab apa? Sebab mengambil pahala sunat melebihkan. Takut-takut kalau kita buat parah-parah je, takut dia masih lagi tak sempurna basuhan tu. Jadi kita lebihkan. La yutimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Tak sempurna yang wajib. Maksudnya basuhan tu takkan sempurna. Basuhan tangan takkan sempurna melainkan illa bihi, melainkan dengan kita melebihkan fahuwa wajib. Maka itu pun dihukumkan sebagai wajib juga. Melebihkan bahagian basuhan tersebut. Okey. Menyapu, mengusap sedikit kawasan kepala. Mengusap sedikit. Kalau mazhab Syafi'i sedikit lah. Ini sunat kita untuk apa? Untuk ambil air terus buat sini sampai belakang. So, apa kita nanti esok di hari akhirat, Allah SWT akan bangkitkan kita dalam keadaan ghurran muhajjalin. Maksud ghurran muhajjalin, kita akan dilihat cahaya. Cahaya akan nampak pada kita punya kepala berdasarkan cahaya wuduk yang dibasuh kepada bahagian kepala, kepada bahagian kepala. Jadi kalau nak kenal orang Melayu nanti esok di hari akhirat senang je. Nak kenal orang Melayu, ini Melayu ni, Bani Melayu. Nak kenal Bani Melayu esok di hari akhirat. Kata kalau dia amalkan bahagian kepala je, kan? Bahagian kata apa ni lah, bubun ni, cahaya dia sikit je. Cahaya akan keluar sikit sahaja. Bukan semua. Tapi kalau orang amalkan sunat, sunat basuh sama kepala, esok cahaya dia kan bergemerlapan. Seperti mana disebut dalam hadis, ghurran muhajjalin min atharil wuduk, disebabkan kesan daripada berwuduk. Di sunatlah kita ambil pahala sunat tu, kita basuh semua. Ambil pahala sunat. Ada kawan saya melawak, dululah masa kat UAE dulu, ah, dia depan saya lah, dia ambil, dia basuh kepala tu, tahu dia basuh mana? Dia basuh segmen. Dia basuh segmen. Masa tu saya bukan kos agama kan, dia kos agama. Dia ni saja try saya. Dia basuh bagi segmen ni. Saya pun cakap, nanti esok hari akhirat senang dia nak kenal kau. Cahaya keluar dari segmen je. Sudah. Dari segmen, mereng di tepi kan cahaya kan. Macam tu je. Kalau sebelah lah. Sebab dia basuh sebelah je rasanya. Nak kenal dia senang, tengok pada segmen saja. Maksudnya cahaya kat segmen tu. Okay. Selesai. Bagian sini kan. Okay. Habis. Kemudian membasuh kedua-dua tangan dan kedua-dua kaki serta kedua buku lali. Ini pun sunat lebihkan. Kemudian tertib. Tertib ni ada dua kalau tuan-tuan boleh tulis itu. Ada nama dia tertib tertib hakiki. Ada nama dia tertib takdiri. Kalau hakiki ni ikut tertib macam biasa lah. 1, 2, 3, 4, 5 sampai habis ni.
Kalau tak Kediri ni tuan-puan, boleh amalkan juga kan. Kalau kita mandi kat sungai, nak ambil wuduk, kita terjun sungai. Masa kita terjun tu, cecah je air dekat bahagian mana-mana lah, bahagian tubuh ni terus niat. Nah, nawaitu raf'al hadasil asghar fardhan lillah. Ataupun niat nawaitu wudu'a lillahi ta'ala. Boleh. Terus niat pada ketika itu. Tak perlu dah jaga muka, tangan, kaki, tak perlu dah. Tenggelam je semua, dia automatik terus terangkat wuduk. Kalau ada swimming pool kat rumah, terus terjun kolam, naik semula, terus terangkat wuduk. Tapi kena niat lah, masa kita selam tu kena niat lah. Niat angkat wuduk. Ataupun niat angkat hadas, dengan masuk berwuduk. Okay, masuk terdiri. Huraian rukun wuduk. Huraian rukun wuduk. Niat. Niat adalah gerak hati sendiri untuk melakukan sesuatu dengan disertai perbuatan yang bukan dilakukan dengan terpaksa. Qasdu syai'i muqtarinan bifi'lihi. Itu terjemahan dia. Qasdu syai' menyengajakan sesuatu disertai dengan perbuatan. Kita buat sesuatu tu disertai perbuatan. Maksudnya masa kita niat, pecah je air dekat muka, terus niat. Jangan kita dah contoh baru niat. Jangan. Pecah air ataupun sebelum niat nawaitu du'a lillahi ta'ala, nawaitu du'a fardhan lillah, contoh kan. Nawaitu raf'al nawaitu raf'al hadasil asghar lillahi ta'ala. Lepas tu baru. Kalau sebut je tanpa kita niat, tak sah juga. Sebut tu sebenarnya nak bantu lisan, nak bantu hati. Sebut maksudnya melafazkan niat tu sebenarnya nak bantu hati melalukan nanti. Masa kita cecah air dekat muka. Jadi kita pun masa cecah je air kat muka, nawaitu raf'al hadasil asghar. Boleh? Nawaitu wudu'a fardhan lillahi ta'ala. Niat bermula ketika membasuh muka, niat terletak dalam hati. Melafazkan niat hukum dia sunat. Nawaitu wudu'a fardhan lillahi ta'ala. Nawaitu rafa'al hadasil asghar fardhan lillahi ta'ala. Sahaja aku mengangkat hadas kecil, fardu ke atasku kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Basuh muka. Ni bawah dia punya ni. Ingat tak ada saya syarah-syarah tadi. Air mesti mengalir ketika membasuh muka. Batas muka yang wajib dibasuh ialah dari ubun-ubun rambut ke ujung dagu secara memanjang dan dari anak telinga kanan ke anak telinga kiri. Wajib basuh kulit dan rambut atau bulu yang ada dalam muka termasuk bulu kening. Misal kelas tadi kita baca je. Air wajib sampai ke bahagian dalam rambut untuk dalam rambut atau bulu sama ada tebal atau nipis untuk janggut dan jambang lelaki yang tebal cukup dibasuh bahagian luar. Ini tadi janggut tebal yang tidak nampak kulit jika dilihat dari hadapan. Janggut yang nipis ialah nampak kulit jika dilihat dari depan. Tidak wajib basuh dalam mata, dalam hidung, dalam mulut. Semuanya bukan termasuk zahir muka. Basuh kedua-dua tangan serta kedua siku. Wajib basuh kedua tangan dan apa yang ada pada bulu pada tangan seperti bulu-bulu, bisul, kuku luar dan dalam. Wajib basuh apa yang ada dalam kuku. Jadi kotoran dalam kuku pun hilangkan. Potong kotoran atau benda dalam kuku yang boleh menghilangkan air, membatalkan wuduk walau bagaimanapun jika sedikit atau kecil dimaafkan. Lebih-lebih lagi kepada orang yang tak dapat mengelak daripada yang tukang cat, kan? Ataupun mekanik di bengkel-bengkel kereta atau motosikal dan sebagainya. Dia dah usaha dah kan. Tapi masih ada sikit-sikit lagi tu tak ada hal lah tu. Kan? Tak ada masalah. Dimaafkan. Jika ada duri yang boleh dicabut, wajib dicabut. Jika tidak boleh kerana ia telah termasuk daging, membaliklah basuh di atasnya sahaja. Sunat tahjil lah ni, istilah dia tahjil. Melebihkan basuhan atau sedikit daripada batas siku. Wajib membasuh jari yang lebih bagi orang yang ada jari lebih. Orang yang terpotong sebahagian daripada tangan, dia wajib membasuh bahagian yang masih ada. Jika sikunya terpotong, maka hendaklah dibasuh tempat yang terpotong. Basuh sekadar, jangan basuh sampai ni, siku terpotong, jangan basuh sampai bahu. Cukup ambil syarat je. Nah, orang yang makan tangan palsu atau hidung palsu hendaklah menanggalkannya ketika berwuduk jika mungkin. Jika tak mungkin kerana telah melekat dengan kulit atau boleh memudaratkan jika dibuka, tak wajib buka. Wajib menyapu sedikit kawasan kepala. Tak disyaratkan air mengalir ketika menyapu kepala. Air hendaklah kena pada sebahagian kulit kepala atau rambutnya jika rambut itu berada dalam kawasan kepala. Rambut yang ni termasuk segmen tadi. Segmen tadi. Ini bagi muka kan. Okay, tak apa. Rambut yang panjang atau sanggul jika dilepaskan diulangkan ke bawah dan keluar daripada kawasan kepala tak wajib basuh. Jika hanya basuh rambut atau sanggul itu wuduk tidak sah kerana ia bukan termasuk had ataupun kawasan kepala. Jadi basuh bahagian rambut ni tak, rambut yang panjang ni yang sampai bawah ni tak wajib basuh. Yang wajib adalah sebahagian kepala. Kalau orang botak tak ada rambut macam mana? Basuh rambut kan. Jadi menyapu sebahagian kepala saja. Cukup macam ni dah settle. Rambut yang panjang, okay.
Jika hanya basuh rambut tersangkut, wuduk tak sah kerana ia bukan termasuk had kawasan kepala. Sunat ghurrah ni saya cakap tadi ghurrah. Ni mazhab Maliki ni. Bagi mereka uh, wajib, kita sunat. Alamak. Eh. Kakak ni ada soalan tuan-tuan? Kalau soalan boleh tanya, tak ada masalah. Tanya awal ke tanya hujung nanti dah hujung-hujung. Dah nak habis masa. Tanya awal, tak ada masalah. Sunat ghurrah iaitu melebihkan mengusap kepala. Bukan sahaja bahagian depan kepala atau ubun-ubun sahaja, lebih afdal usap seluruh atau seluruh kepala ataupun bahagian rambut macam saya buat tadi lah. Basuh kedua-dua serta kedua-dua buku lali. Basuh kedua kaki serta kedua buku lali. Wajib basuh kedua kaki sehingga kedua buku lali. Sehingga kedua jika ada rekahan pada kaki, bulu, daging yang tumbuh, jari terlebih dan semua kuku. Contoh kaki tu kan ada macam apa istilah dia? Rekahan lah. Wajib juga basuh bahagian tu. Sunat tahjil juga basuh lebih daripada batas buku lali. Naik sikit. Seorang yang mengidap kencing manis yang telah dipotong kaki kirinya, dia hanya perlu basuh kaki yang satu lagi. Kaki kanan. Jika yang dipotong itu di atas buku lali, maka tidak wajib dibasuh kaki yang tinggal itu. Membasuhnya menjadi sunat sahaja. Tertib ialah melakukan satu persatu rukun wuduk daripada niat sehingga membasuh kedua-dua kaki sehingga berdua buku lali. Apa sunat-sunat wuduk? Baca dengan niat mudzakarah, kita ulang-ulang balik kan. Idza taqarrara tahaqqaqa. Kan? Bila kita ulang-ulang satu perkara, dia akan lebih tahqiq kefahaman tu, lebih mantap kefahaman. Ha. Sunat wuduk bertasmiah, baca basmalah sebelum wuduk. Sunat bertasmiah di pertengahan wuduk juga kalau terlupa pada awal wuduk. Jika selepas wuduk baru teringat baca masalah, tak sunat baca lagi. Basuh kedua-dua telapak tangan sehingga pergelangan, kumur-kumur, madah. Afdal diedar-edarkan dalam mulut, dialih-alihkan dalam mulut. Masukkan air ke dalam hidung, istinsyak atau mengeluarkannya, istinthar. Mengusap seluruh kepala. Jika ada songkok atau serban di atas kepala dan orang yang mengambil wuduk tak ada berhajat untuk membukanya, maka boleh menyapu di atas songkok atau serban tersebut. Mengusap kedua-dua telinga dan dalam kepalanya dengan air yang lain daripada air menyapu kepala. Caranya ialah memasukkan kedua ruas jari telunjuk ke dalam lubang telinga ni macam biasa lah. Kan? Kita buat macam ni. Biasa kita buat. Menyelat-jelat takhlil jangkuk yang tebal. Menyelati tangkuk yang tebal itu pun sunat. Gosok celah-celah jari. Gosok dua tapak tangan, dua tapak kaki hingga sampai celah jari itu air. Jika air tak sampai kerana jari rapat-rapat, wajib gosok. Jenis jari rapat-rapat, jari kaki, kan? Kita kena wajib gosok untuk sampaikan air kepada celahan jari itu. Caranya ialah untuk tangan genggam silang jari tangan kanan pada tangan kiri. Macam ni lah. Macam ni. Yang sebelah tangan ataupun kemudian tapak tangan dengan tapak tangan. Untuk kaki pula guna kelingking tangan kiri dan masukkan celah kelingking jari kanan dari sebelah bawah terus hingga selesai pada kelingking bagi kiri. Ni sebenarnya pakai macam ni. Tapi nak senang pakailah. Apa pakai semua jari terus selesai. Mendahulukan tangan atau kaki yang kanan daripada kaki yang kiri. Tangan atau kaki lah. Makruh jika sebaliknya. Walau bagaimanapun sunat melakukan serentak ketika basuh kedua-dua pipi, dua tapak tangan dan dua telinga. Basuh 3 kali. Mualat, mualat pun sunat tak berhenti lama antara rukun dan wuduk. Kadarnya ialah anggota yang dibasuh belum kering sebelum basuh anggota wuduk. Kita tengah-tengah wuduk, ni cerita keadaan biasa lah. Kita wuduk dekat rumah, kan. Kemudian surau dekat bawah. Kan, surau kita duduk apartmen, surau dekat bawah ataupun kita duduk kawasan yang dekat dengan masjid surau. Surau dekat je boleh jalan kaki. Kita nak basuh kaki tu, boleh. Kita nak basuh kaki tu dekat surau, boleh. Maksudnya kita dah selesai sampai kepada bahagian kepala, kita nak basuh kaki kat surau, boleh. Dengan syarat tak kering lagi air wuduk dekat muka, tangan apa semua, boleh. Tak ada masalah. Macam mana nak guna spray? Guna spray ni, pastikan air tu mengalir dulu. Kalau guna spray kan mudahkan orang sekarang ni kat dalam Masjidil Haram, kat Masjid Nabawi kan susah juga nak pergi ke tandas sebagainya, nak pergi apa, nak pergi apa, inilah nak pergi memperbarui wuduk ataupun ambil wuduk yang baru. Dia pun pakai spray. Spray tu boleh dengan syarat kalau kita spray tu sampai nampak air tu mengalir kat bahagian muka ni semua, boleh terus sekali je. Selesai. Jangan angkat tangan ni. Jangan angkat terus.
Dah, selesai. Tangan pun sama, spray semua bahagian tangan. Kemudian kita pun kali sudah. Buat yang wajib je. Pak air pun tak cukup. Ataupun kita pun masyaqqah kan, susah. Mungkin kan nak pergi ke tempat wuduk dan sebagainya, boleh. Boleh, sah. Bahagian kepala, sah, macam tu. Kaki, ya, dengan syarat air tu mengalir. Jangan sekali je. Sah dah. Sampai betul-betul kita nampak air tu dah macam menitis. Time tu lah kita. Itulah jawapannya. Ha, yang asalnya begitulah. Jangan macam satu layer je, sah dah. Macam kita punya ni kan, makeup kan. Sah. Hmm. Dia kena sampai kita rasa air tu entah menitis-nitis. Itu maksud air mengalir tu. Dia guna dua tangan. Faham? Hmm. Dah, selesai. Kali. Ha, sama juga untuk tangan. Okay. InsyaAllah. Melebihkan had kawasan ketika basuh muka disebut ghurrah. Tangan dan kaki disebut tahjil. Kalau kawasan melebih, melebihi mana? Melebihkan had atau kawasan ketika membasuh muka disebut ghurrah. Ha, kan, dari belakang ghurrah. Tangan dan kaki disebut tahjil daripada had yang wajib dibasuh. Membaca doa selepas mengambil wuduk. Ini jangan tinggal ya tuan-tuan. Lepas berwuduk, angkat tangan tuan-tuan. Uh, Pandang langit. Walaupun mungkin yang nampak tu bumbung ke atap ke ceiling dan sebagainya, pandang langit. Sebab ni sunnah Nabi SAW baca doa ni. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Tayammum. Selesai. Tayammum. Pengertian tayammum. Ada soalan lagi? Terima kasih yang bertanya. Okay, tayammum. Kita tengok lagi sikit. Tayamum. Pengertian tayamum dari sudut bahasa bermaksud al-qasdu. Dari sudut syarak menyampaikan atau menyapu debu tanah ke muka dan kedua tangan sebagai ganti kepada wuduk atau mandi wajib dengan syarat yang tertentu. Apa sebab yang boleh tayamum? Yang pertama tak ada air. Cuba tengok. Yang kedua ni tak ada air ni dalam dua keadaan. Yang pertama tidak ada air di kawasannya atau di kawasan sekitarnya setelah mencarinya dengan keadaan boleh mendengar suara orang menjerit dengan keadaan anak panah yang dilepaskan dalam fiqh disebut sebagai haddul ghaus. Had meminta pertolongan. Had al-ghaus. Haddul ghaus. Ha, 150 meter tak salah saya. Dia punya radius. Saya tengok balik nanti saya tulis kat catatan CV dia secara spesifik. Berapa had ghaus berapa. Maksudnya dalam kawasan had minta tolong tu, radius tu dalam 100 meter lebih tu kan, kalau tak ada kawasan tu, kita boleh pergi kepada had yang seterusnya ataupun batasan seterusnya. Nama dia had ada tak bawah ni. Tidak boleh menggunakan air kerana tidak cukup untuk ternakan, atau mendapatkan air kerana ada binatang buas atau musuh atau takut hartanya dicuri atau kena rompak jika ditinggalkan. Dia ni sebab tak boleh guna air lah. Dia ada air tapi digunakan pula untuk bagi minum ternakan dia kan. Ha. Yang kedua sakit, yang tidak boleh menggunakan air kerana dibimbangi akan mudarat sakitnya. Contoh orang tu penyakit kulit kalau kena air lagi bertambah parah, bertambah parah.
Ha, okey. Sekiranya seorang sakit itu berhada besar dan hendak mendirikan solat, dia hendaklah bertayamum sebanyak 2 kali. Hada besar untuk angkat hadas, kemudian sekali lagi untuk menggantikan wuduk untuk solat. 2 kali dia kena buat kalau orang berhada besar. Solat berkadar ni tak perlu qada. Pun air diperlukan untuk menghilangkan haus haiwan yang dimuliakan. Dia ada haddul ghaus, haddul qurbi dan haddul bu'di. Nanti saya tulis kat catatan siri lah. Ha, yang ke-6 kan. 5 pun tak buat lagi. Ke-6. InsyaAllah. Saya buat lepas ni. Okey. Okey. Hmm, kemudian rukun fardu. Rukun ataupun fardu tayamum. Sikit lagi. Kita tengok kat mana boleh berhenti. Sampai solat ni lah semayang ni. Okey. Rukun fardu tayamum. Niat memindahkan debu tanah kepada anggota tayamum. Niat apa? Nawaitu tayammum istibahatil fardhi solah lillahi ta'ala. Bawah tu. Saja aku bertayamum untuk mengharuskan, membolehkan fardu solat kerana Allah Ta'ala. Kemudian pindahkan debu tanah kepada anggota tayamum. Uh, dia selalunya dekat bahagian kita tu, kita letaklah ataupun kita letaklah debu tu atas bekas ataupun memang terus direct daripada tanah contohnya kan. Tapi kita buat garisan sikit nak membezakan. Kita buat petak, kemudian bahagi dua. Bahagian bahagian ni untuk muka, bahagian ni untuk bahagian ni untuk tangan. Kita buat bahagian ni muka, bahagian ni untuk tangan contohnya. Ni kita tepuk-tepuk dekat sini, kita cakap kat muka. Dengan niat pada ketika tu, nawaitu tayammum istibahati fardhi solat. Kemudian guna untuk tangan kanan, untuk tangan pula tekap dua-dua, tapis dulu kan. Sama juga tadi kena tapis juga. Guna untuk tangan kanan. Ni biasalah kita dengar kan bahasan ni. Kemudian jangan macam ni. Nanti kotak nanti boleh jatuh mustakmal bu tu. Kena macam ni. Hmm. Hmm. Kan? Betul. Sama juga dengan ni, guna yang ni pula untuk tangan kiri. Selesai. Tu je. Tayamum dua anggota je, muka dengan tangan. Nah, kemudian menyapu muka, menyapu kedua tangan hingga siku tertib antara dua sapuan tersebut. Tu lafaznya di bawah. Nanti next class saya cuba bincangkan pula tentang uh, ada tak kat sini keadaan orang yang sakit. Ni yang berbalut tampal ni ada. Okay. Sunat tayamum, baca basmalah, mendahulukan anggota kanan daripada tangan kiri, daripada kiri, mendahulukan bahagian atas daripada bahagian bawah ketika menyapu muka. Dia buat atas dulu, baru bahagian bawah. Bersiwak sebelum tayamum ni sunat. Mualat berturut-turut antara menyapu muka dan menyapu tangan. Nipiskan debu yang ada di kedua tapak tangan. Renggangkan jari jemari ketika mengambil debu menghadap kiblat. Sunat. Kalau batalkan tayamum, apa saja batalkan wudu. Kentut tadi kan keluar sesuatu, tidur dan sebagainya, itu semua membatalkan tayamum juga. Murtad dan ada sangkaan ada air sekiranya dia bertamu kerana tiada air. Masa tengah tayamum, tiba-tiba ada orang menjerit, dah ada air lah. Kan? Dah ada air lah. Kita pun percaya, ada sangka. Ha. Pergi kat dia rupanya sama ada dia main-main ataupun air tu tinggal sedikit dah dia dah bagi-bagi orang sampai kat dia tak ada. Dia kena start balik untuk tayamum. Tayamum yang tadi tu batal. Kena start balik, restart balik. Cara berwuduk dan bertayamum jika anggota wuduk bertampal. Ni Allah Alam dululah. Ni panjang pula kan. Yang ni penting juga. Kalau accident ke, perlu dibalut tangan tu, dibalut kaki tu, macam mana cara dia. Untuk balutan, next class nanti insyaAllah. Boleh baca-baca dulu. Baca-baca pun ni insyaAllah dah faham dah. Kan, cuma nak dapat tahqiq lagi kefahaman, kita belajar sama-sama insyaAllah. Jadi saya rasa itu saja kelas kita pada kali ini insyaAllah. Kita sambung siri yang seterusnya pada minggu hadapan insyaAllah lagi 2 kali. Kemudian itulah macam saya cakap, kalau tak sempat insyaAllah kita akan sambung lepas raya. Tengoklah tambahan berapa siri lagi. Saya target mungkin lagi 2 siri minimum kan. Paling banyak pun 4 kali lagi lah. Tapi tak apa, insyaAllah kita tengok dulu sampai mana yang kita boleh pergi. Itu sahaja daripada saya. Wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin su'an wa zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih semua. Jazakumullahu khairul jaza. Assalamualaikum. Terima kasih. Barakallah. Baik.